Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah pertama kali sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan umur kita hingga sampai kepada hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari dalam seminggu.
merupakan penghulu hari, merupakan hari yang mempunyai kelebihan yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun yaumu tala'atis syams yaumul jumu'ah. Hari yang paling mulia, yang paling baik sekali yang matahari naik ialah hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah aw lailataha illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang mati pada hari Jumaat ataupun dia mati pada malam Jumaat kecuali Allah Ta'ala melepaskan dia daripada seksa kubur. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada hari Jumaat. Saudara yang saya kasihi sekalian, sidang Jumaat pada hari ini saya nak kecek 3 perkara yang paling penting dalam hidup kita. 3 perkara yang merupakan asas dalam kita hidup sejak di beranak hingga sampai kita mati. 3 perkara ni kita mesti kena faham. Kita mesti kena mempelajari faham sungguh-sungguh, kerana ia merupakan bekalan pala modal yang kita nak hidup sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usul yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dibangkit menjadi rasul di Makkah Al-Mukarramah, maka Rasulullah dakwah manusia supaya werti usul yang pertama ni lah, iaitu usul akidah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintah di dalam surah Al-Fatihah sebagai surah yang kita mengulang-ulangkan, ulang-ulang baca tak kurang pada satu hari semalam dan sehari 17 kali sehari kita duk baca Fatihah. Dalam semaya fardu kita 5 waktu, maka 17 kali sehari. Maka dalam surah Fatihah yang dinamakan Sab'ul Mathani, surah yang diulang-ulangkan dalam kita beribadat kepada Allah Ta'ala dengan semaya. Maka pada ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ni merupakan asas usul akidah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kita. Itu seorang muslim kalau dia nak ngajilah ilmu pertama, wiarti akidah Islam, wiarti Tuhan yang mana Allah Ta'ala sebut, dan kemuncak dalam akidah Islam, parti dalam akidah Islam ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatukan Allah Ta'ala menjadi pala modal besar dalam kita nak hidup di alam dunia hingga sampai kepada akhirat. Sebab itulah mula ayat Al-Fatihah mulanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Rabb dalam Alhamdulillah mencakupi maknanya ialah Tuhan yang menjadi. Jadi siapa? Jadi kita. Jadi siapa? Jadi makhluk semua ni. Bukan sekadar Rabb. Makna Rabb tadi Tuhan yang menjadi. Bahkan Allah Ta'ala Tuhan yang mengkawal, Tuhan yang mengatur, mentadbir. Itu makna Rabb. Kali itu manusia muslim kena ngaji werti. Kata Allah Ta'ala Tuhan yang menjadi. Jadi dia jadi anak cucu dia, jadi langit, jadi bumi. Sebab Allah Ta'ala sebut Rabbul Alamin, Tuhan yang milik sekalian alam. Bukan Tuhan bagi negeri Sia saja, bukan Tuhan bagi satu tupuk bumi saja di negeri Arab saja, tetapi Rabb yang Allah Ta'ala menyifatkan di dalam Al-Fatihah ialah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kata Allah Ta'ala mengatur, mengurus, mengkawal. Kawal makna menjaga bagi sekalian alam. Tuhan kita kena werti. Kata Allah Ta'ala Rabb kita, Tuhan kita kaya.
Tuhan kita sesak, Tuhan kita mulia, Tuhan kita hina, Tuhan kita seni, Tuhan kita susah, Tuhan kita sakit, Tuhan kita sial. Dan Tuhan Allah Ta'ala tempat kita nak tupu dalam ibadat kita. Rabbul Alamin sebagai Tuhan kita dunia dan akhirat. Muslim kena reti kata Tuhan dia adalah Rabbul Alamin. Sebab tu kalau dia sakit, minta pada Allah Ta'ala. Dia susah, minta pada Allah Ta'ala. Kerana apabila dia reti kata Allah Ta'ala Rabb dia tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak pergi nak minta pada hang kayu. Dia tidak pergi nak sembah manusia. Dia tidak pergi nak sembah pusu. Dia tak sembah batu dan kayu-kayu lain. Dia hanya nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu saja. Dengan sebab dia reti kata Allah Ta'ala Tuhan yang menjadi sebagai Rabb dia. Kalulah dia pitwang, dia juga kelik pada Allah Ta'ala. Dia sombong, dia juga kelik pada Allah Ta'ala. Dia susah, dia juga kelik pada Allah Ta'ala. Dia nak puji manusia, juga kelik pada Allah Ta'ala. Karena dia reti dan yakin kata Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Usul pertama. Usul yang kedua yang kita kena ngaji reti, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu Nabi SAW berdakwah juga manusia supaya manusia ikhlaskan di dalam amalan dia, dalam ibadat dia. Dengan sebab itulah dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala menunggalkan, menyatukan tempat tupu kita dalam beribadat. Iyyaka, kepada engkau satu saja hai Tuhanku. Na'budu, yang aku nak beribadat kepadanya. Tidak pada pohon kayu, tidak kepada manusia, tidak pada satu syaitan, tidak kepada malaikat, tidak kepada manusia yang kita agak kata dia ni kelakar dalam dunia ni. Tetapi kita nak iyyaka, kepada kamu saja, kepada engkau saja wahai Tuhanku. 17 kali sehari kita ada ucap dengan Allah Ta'ala dalam semaya kita. Iyyaka, kepada engkau satu saja wahai Tuhanku. Na'budu, aku beribadat. Wa iyyaka, sekali lagi pula kita ulang, nasta'in, dan aku nak minta tolong. Sebab tu alangkah sedihnya kalau kita susah kita pergi minta tolong lain pada Allah Ta'ala, pergi minta tolong pada pusu, hatu, syaitan dan sebagainya. Sedangkan kita duduk apa ni, ada ikrar dengan mulut kita 17 kali sehari bahwasanya kepada Allah Ta'ala satu saja. Iaitu dalam usul ibadat, usul yang kedua ni, maka Allah SWT perintah kita supaya ikhlas dalam semaya kita. Dalam ibadat lain-lain lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka dalam ibadat kita tidak akan sempurna, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali kena ada dua syarat. Satu, ikhlas dalam ibadat. Dua, kena mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beribadat kepada Allah dengan mengikut gamuk kita, perasaan kita, orang tua kita dan sebagainya. Kerana itu bukan contoh dalam kita beribadat. Kalulah Allah Ta'ala izin kita ikut contoh, gamuk kita boleh jadi contoh, orang tua kita boleh jadi contoh dalam beribadat. Tidak perlu dah Allah Ta'ala nak hantar Nabi mari, beberapa orang Nabi mari. Kerana orang tua kita jadi Nabi ada, kita boleh tiru belaka. Tetapi dalam Islam tidak benarkan kita melainkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah diutuhkan Nabi lepas sore kerana nak mengajar manusia dalam dia beribadat, sebagai jadi contoh dalam beribadat. Tidak itu tidak perlu lagi Nabi nak mari. Kita gamuk nak buat lagu mana kata baik kita buat, kita gamuk atau hak mana molek kita buat. Tidak berhajat pada Nabi dalam dunia ni. Tetapi Islam tidak benar begitu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hei hambaku, sesungguhnya ada pada diri Nabi contoh tauladan yang paling baik bagi kamu. Maka Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib kamu kena ikut sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nabi sabda dalam hadis lain lagi, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima.
kitabullah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam. Wajib kamu kena berpegang dengan sunnahku. Selama mana kamu berpegang dengan dua asas ni, dengan dua pesaka yang aku tinggal padamu ni, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sejak mana mula pegang, maka sejak itulah kamu tak akan menyeleweng, kamu tak akan meraba-raba dalam gelap, kamu tidak akan sesat. Mula mu pegang bila, maka mula di situlah, iaitu kitabullah wa sunnati, iaitu sunnahku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, semua yang ada pada diri Nabi merupakan agama. Kalau kena puji, kita nak puji pada Nabi, kita kena tengok Nabi hajar puji dia lagu mana. Kita nak buat perayaan, ikutlah hari mati Nabi berbaik, hari beranak Nabi berbaik, kita tengok Nabi hajar lagu mana. Kerana itu adalah, kalau itu benda tu adalah ibadat. Nak selawat pada Nabi, kena tengok Nabi hajar lagu mana. Sebab satu ketika ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah ya ummil mukminin, wahai ummil mukminin, bagaimanakah kelakuan Nabi dan akhlak Nabi? Maka jawabnya ummil mukminin, khuluquhu al-Quran. Kelakuan Nabi, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sebab tu Nabi tidak kecek melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak buat melainkan wahyu daripada Allah Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak aku bercakap, tidak Nabi bercakap melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sidang Jumaat, sebab tu ikutlah amalan kecil, amalan besar. Kalau bersakut dengan Nabi dan bersakut dengan hidup kita, contoh yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, iaitu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang duk kecek sangat mengikut sunnah, kerana salah satu daripada syarat yang Allah Ta'ala terima amalan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Usul yang kedua. Usul yang ketiga yang mesti kita kena mempelajari, iaitu dalam ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam usul ni, iaitu Islam sebagai minhaj cara hidup. Maka di sini Allah Ta'ala sebut dua minhaj. Satu minhaj yang sesat, yang kedua minhaj yang betul. Minhaj sesat ialah minhaj yang dapat petunjuk dan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulaika alladzina ma'ahum apa ni? Ulaika alladzina ma'ahum minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ialah contoh tauladan dalam minhaj Islam mulai pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Dan ada lagi satu jalan lagi yang kita kena jaga, yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Fatihah, iaitu perjalanan orang yang dimerkakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi ngaji berti kata jalan mana hak Tuhan merka, Tuhan laknat. Dan satu jalan-jalan lagi iaitu jalan ad-dallin, jalan orang yang sesat. Kita kena pergi ngaji juga. Kita tiga usul ni penting dalam hidup kita. Satu, saya ulangkan, satunya usul akidah. Usul akidah tak boleh kita nak pergi gamuk, kerana berhubung dengan usul akidah ni ada benda gaib. Benda gaib, benda fak kita tak biasa kelih. Benda fak itu tak boleh kelih dengan mata kita. Kita nak pergi gamuk lagu mana. Wikiasak pun tak kuasa nak pergi pisut. Lalu tu kita kena ngaji, kita kena percaya mengikut Al-Quran dan Al-Hadis yang telah dihajar kepada kita. Usul yang kedua iaitu usul ibadat. Maka cacin kata Islam ni tinggal sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam beribadat. Dan usul yang ketiga, Islam sebagai minhaj cara hidup kita, iaitu perlulah kepada kita pergi ngaji tambah rai laiyat dalam kita nak hidup mengikut minhaj al-Islam yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah.
وطاعته لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ซีดานจุมอะห์พี่น้องมุสลิมทุกคนวันนี้ผมจะมาพูด3ประการที่มีความสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของพวกเราจากโลกนี้สู่โลกหน้าเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตตรงตามวัตถุประสงค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างสิ่งแรกประการแรกก็คืออุซูลที่1ก็คือหลักการศรัทธาแก่นแท้ของหลักการศรัทธาในอิสลามนั้นก็คือการให้ความเอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องตั้งแต่อยู่ที่มักกะฮ์จนถึงมะดีนะห์การเรียกร้องสู่หลักความเชื่อหลักอะกีดะห์อิสลามนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของพวกเราสิ่งแรกอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้กล่าวในอายะห์อัลฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคำว่ารับนั้นได้ให้ความหมายก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงปกป้องผู้ทรงบริหารผู้ทรงจัดการนั่นคือความหมายของคำว่ารับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกสร้างแล้วก็ละทิ้งโดยร้ายประโยชน์แต่เราหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดได้บริหารได้จัดการเราว่าคนไหนจะมีชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงมั่นใจว่าในหลักการศรัทธาของพวกเราว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเกิดอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราตายให้เรารวยให้เราจนให้เราสุขและให้เราทุกข์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีอำนาจและอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ถอนอำนาจจากตัวของใครที่พระองค์ทรงต้องการวะตุอิซซุมันตะชาวะตุซิลลุมันตะชาใครก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์จะให้เขานั้นประเสริฐคนนั้นก็จะประเสริฐแต่ใครที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์ที่จะให้เขานั้นต่ำต้อยเขาก็ต่ำต้อยซึ่งล้วนแต่อยู่ในความหมายคำว่าร็อบบุลอาลามีนประการที่2หลักอิบาดัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรากฐานเช่นกันแล้วก็เรียกร้องประชาชาติของท่านให้ปฏิบัติตัวให้อยู่ในหลักอิบาดัตที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติไว้เรียกร้องให้ประชาชาติมีความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดัตต่อพระองค์ในทุกๆเรื่องคำว่าอิบาดัตในอิสลามไม่ได้จำกัดความหมายแค่การละหมาดการถือศีลหรือการจ่ายซะกัตแต่มันจะครอบคลุมความหมายทุกการกระทำทั้งภายนอกแล้วก็ภายในที่เราได้กระทำออกไปโดยที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตรงตามสุนนะห์ของท่านนบีล้วนแต่เป็นอิบาดัตทั้งสิ้นดังนั้นอิบาดัตจะไม่ถูกตอบรับหากสิ่งนั้นไม่ตรงตามสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังหะดีษที่อุมมิลมุอ์มินีนได้รายงานจากหะดีษนบีว่ามันอัฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่อุตริขึ้นในศาสนานี้คือศาสนาอิสลามที่ไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีการกระทำของเขาหรืออิบาดะห์ของเขาจะถูกไม่ถูกตอบรับประการที่3หลักที่3ก็คือการยึดอิสลามเป็นวิถีชีวิตเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในหลายๆอายัดแล้วก็ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อัลลอฮฺ تعالى ได้ชี้ทางให้แก่เรา2ทาง1ทางที่ได้รับฮิดายัตรับเตาฟิกรับการชี้แนะทางนำจากพระองค์ก็คือตอรีกุลฮิดายะห์ที่นำโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกทางหนึ่งก็คือทางที่ถูกสาปแช่งแล้วก็ทางที่หลงทางซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของยิวแล้วก็นัสรานีดังที่อายัดได้ระบุไว้ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงพยายามที่จะศึกษาให้สิ่ง3สิ่งนี้ให้กระจ่างแจ้งเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจแล้วก็มานำใช้ในชีวิตประจำวันของเราdi akhir ini marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Taala berselawat pada Nabi siapa berselawat pada Nabi satu selawat Tuhan selawat pada dia 10 selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dan kepada umat Islam semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma adfa'na al bala wal waba waz zina wa su'al fitan ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.